Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Selina akan masuk topik baru, Chapter 3, Cost Behavior Analysis. Okay, dalam Chapter 3, Cost Behavior ini, Cikgu akan explain total variable cost per unit dan tunjukkan graf dia. Lepas tu Cikgu akan explain total fixed cost per unit, dia punya calculation dan dia punya graph. Dan cikgu akan terangkan mixed cost, ada 3 method dan cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak separatekan mixed cost tu kepada variable cost dan fixed cost. Dalam mixed cost ada 2, variable cost dan mixed cost. Dan kita akan buat satu function, form the cost function y sama dengan a tambah bx. Okey, jadi dalam topik ni kita akan ada tiga benda yang kita akan buat, variable, fix dengan mix. Okey. Okey, what is the cost behavior? Cost ialah ada tiga benda. Satu fixed cost, variable cost and mixed cost. Okey. Okey, tengok pada induction set. Dalam induction set ini, can you state the component involved in the manufacturing of instant curry puff? Kalau kita nak buat curry puff kita gunakan apa? Okey, first kita gunakan tepung. Okey, lepas tu kita gunakan inti dan jadilah curry puff. Sekarang ni cikgu nak terangkan satu-satu pasal kos yang ada dalam curry puff tersebut. Contoh. Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok variable cost dulu. Okay, variable cost change in direct proportion to the level of production. Maknanya ialah variable cost dia berubah. Dia berubah secara langsung dengan level of product, level of output. Okay, this means that total variable cost increase when more unit are produced and decrease when less unit are produced. Okay, maksud dekat sini ialah kita akan increasekan variable cost apabila lebih unit kita keluarkan. Okey, contoh yang paling senang cikgu terangkan pasal curry puff tersebut. Semakin banyak curry puff kita keluarkan, semakin banyaklah variable cost yang kita guna. Maknanya semakin banyaklah tepung yang kita guna. Jadi dia ada hubungan secara langsung dengan level of production. Tapi manakala kalau kita kurangkan unit yang dikeluarkan, output kita berkurang, variable cost untuk yang kita gunakan juga berkurang. Maksudnya kita kurang keluarkan curry puff, kuranglah bahan mentah yang kita gunakan, kuranglah tepung yang kita gunakan. Okay, contohnya ialah, contoh variable cost ialah direct material, direct labor and variable overhead. Direct labor samalah. Kalau kita kurangkan output, kita juga kurang penggunaan masa labor. Masa labor kita kurangkan. Okey, selain daripada variable cost, kamu akan belajar variable cost per unit. Okey, ini ialah variable cost per unit. Ini ialah variable cost per unit. Ini ialah variable cost. Ini dua benda yang berlainan. Nanti cikgu akan terangkan satu-satu. Dia cakap variable cost per unit remains constant. Nanti cikgu akan terangkan. Okay. Terus kita akan tengok variable cost. Tengok pada contoh. Okay. Hijab Cake House sell variety of cake. Dia jual berbagai jenis cake. Di bawah tu dia ada information mengenai business operation. The cost of flour is 80 sen per cake. Apa maksudnya? Okay. Ini maksudnya ialah satu kek dia menggunakan 80 sen. 80 sen variable cost. Variable cost dia ialah tepung. Okay. Satu kek cost bagi tepung dia ialah 80 sen. Okay. Itu maksud dia. Dan dia nak tunjukkan ada 3 months production, 3 jenis tingkat pengeluaran. Okey, bermula 2000 unit, 3000 unit dan 4000 unit. Kita tengok dia punya table. Dia punya table ni kita tengok step by step.
mula-mula dia keluarkan 2000 unit. Bila dia keluarkan 2000 unit, variable cost yang kita gunakan ialah 1600. Okay. Pada next month, dia meningkatkan dia punya output 2000 kepada 3000 unit, dan kita tahu variable cost ialah tepung. Contohnya tepung untuk buat kek. Semakin banyak output yang dikeluarkan, semakin banyak kek yang dikeluarkan, semakin banyaklah tepung yang digunakan. Jadi, dia punya tepung pun semakin meningkat. Dan seterusnya 4000, dan dia punya variable cost juga meningkat kepada 3200. Okey. Variable cost per unit. Variable cost per unit, macam mana kita nak cari? Apa maksud variable cost per unit? Variable cost per unit tu ialah kita nak cari satu kek dia guna berapa banyak tepung. Satu kek dia guna berapa banyak tepung. Jadi cara kita nak kira ialah 1600. Okay, 1600 pointer pen 600. Mana pula ni? Sekejap ya. 1600. Okay, kamu bahagikan dengan 2000. Okay, 1600 bahagi dengan 2000, kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 80 sen. Lepas tu, seterusnya 2400 bahagi dengan 3000, dia akan dapat 80 sen juga. Dan 3200 bahagi dengan 4000, kamu akan dapat 80 sen juga. Apa maksud dia? Kalau kamu tengok, variable cost per unit ni, dia constant. Okay, dia constant. Sama, tetap. Okay, 80 sen, 80 sen, 80 sen. Maknanya, setiap satu kek dia akan menggunakan 80 sen tepung. 80 sen nilai tepung tersebut. Sebab dia punya kek dia mesti sama saiz. 80 sen tepung dia 80 sen, 60 sen, 50 sen. Takkanlah yang satu kek dia guna 80 sen banyak tepung, kos tepung 80 sen, satu kek lagi RM1. Satu kek lagi RM1.20. Jadi kalau macam tu, dia punya besar dia tak samalah, tak standardized. Kalau kilang selalunya dia akan keluarkan kek sama je dia punya saiz. Okey. Jadi satu tepung dia menggunakan variable cost per unit 80 sen. Dia gunakan tepung 80 sen untuk satu kek. Itu maksud dia. Okay. Sekarang ni kita tengok relationship between total variable cost and activity. Activity tu ialah unit. Okay, cikgu akan tunjukkan dia punya jadual yang kita dah buat slide yang lepas. Yang ini kita dah kira kan, yang slide yang lepas, production unit, total variable cost dengan variable cost per unit. Sekarang ni kita akan tengok dua ni saja. Saya tunjukkan ya. Kita akan tengok yang ini saja. Kaitan antara dua ni. Production unit dengan total variable cost. Okey, yang sini kamu jangan tengok lagi. Okey, yang sini jangan tengok lagi. Kita tengok dua tu dulu. Okey. First sekali kita nak buat graf kan, kita buat paksi X dulu lah. Paksi X dia mewakili aktiviti ataupun unit ataupun output. Benda yang sama aktiviti atau unit ataupun output. Okey, lepas tu paksi Y kita akan guna untuk cost, total variable cost, dan kita akan buat untuk paksi X unit dia 2000, 3000, 4000. Okey. Memang cikgu buat ni tak ikut skala lah. Cikgu tunjukkan dia punya contoh graf saja. Okey, cost, total variable cost ni 1600, 2400 dengan 3200 kan. Okey, kita tunjukkan dia punya hubungan dia tu. Bila kita keluarkan 2000 unit output, kita akan menggunakan 1600 variable cost. Variable cost dia ialah 1600. Okey, bila kita keluarkan 3000 unit, kita akan gunakan 2400 variable cost, dan bila kita guna 4000,
kita akan guna kos dia ialah 3,200. Kita akan dapat macam tu dan kita akan sambungkan graf yang titik-titik tengah-tengah dia. Okey, kita akan dapat macam itu. Jadi itu ialah graf, ini ialah graf bagi total variable cost. Variable cost kamu mesti faham maksudnya ialah apabila output meningkat, variable cost juga meningkat. Itu dia punya hubungan dia. Okey. Kita tengok. Okey, kita tengok yang relationship between variable cost per unit dengan aktiviti dia. Okey, tadi cikgu tunjukkan production unit dengan total variable cost. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu fokus pada ini production unit dengan variable cost per unit. Kita nak tunjukkan dua tu, hubungan production unit dengan variable cost per unit. Okey. Yang tengah-tengah ni kamu abaikanlah. Okey, kita tengok dua tu je. Macam mana pula graf dia? Okey. So kita next dia paksi X. Paksi X mewakili unit atau aktiviti, paksi Y mewakili kos macam biasa. Okey, aktiviti atau unit 2,000, 3,000, 4,000. Okey. Okey, kos kamu tengok variable cost per unit. Variable cost per unit dia 80 sen. Semuanya 80 sen. Jadi ada satu je lah kat situ, 80 sen. Jadi bila kamu buat graf, dia akan jadi macam ni. Ini ialah variable cost per unit. Kita dah belajar dua benda. Satu, graf untuk variable cost. Graf untuk variable cost, dia naik ke atas. Ini ialah graf untuk variable cost per unit. Dia constant. Dia 80 sen. Tak kira lah kamu keluarkan berapa banyak kek. Contoh kamu production kamu 1 juta. 1 juta biji kek. Satu kek tu dalam sebuah kek, satu kek ke sebuah kek, satu kek kamu menggunakan 80 sen kos untuk variable cost. Sama je. Jadi dalam 1 juta kek tu sama je saiz dia. Okey. Itu maksud dia 80 sen. Satu kek dia menggunakan 80 sen variable cost. Okey. Kita tengok example 1. Example 1 kita calculate variable cost per unit. Variable cost per unit bagi tablet. Okey, yang pertama kita tak keluarkan apa-apa tablet, kosong. Kita keluarkan kosong. Bila kita tak keluarkan apa-apa tablet, kita tak gunakan apa-apa variable cost lah. Bila kita tak keluarkan apa-apa variable cost, jadi variable cost per unit dia ialah kosong. Okay, next kita keluarkan 25 tablet. Bila kita keluarkan 25 tablet, kita akan guna 1375 variable cost. Okey, 1375 variable cost. Jadi macam mana kita nak cari variable cost per tablet? Jadi 1375 kamu bahagikan dengan 25. Jadi kamu akan dapat 55. Okay, next pun sama. Kalau dikeluarkan 50 tablet, kos dia semakin meningkat. Variable cost dia semakin meningkat. 2,750. Jadi kamu bahagikan 2,750 bahagi 50. Jadi kamu akan dapat 55. Dan 55 dan 55. Okay. Jadi ini dia punya flow dia. Semakin banyak kita keluarkan tablet, semakin banyaklah variable cost yang kita gunakan. Tapi variable cost per tablet, untuk satu tablet, penggunaan variable cost tu ialah sama. Okay. Okay, kita dah habis pasal variable cost. Kita tengok fixed cost pula. Fixed cost
the amount of total cost that do not change or remains the same in total. Okay, maknanya dia tidak berubah mengikut tingkat pengeluaran. Contoh bagi fixed cost ialah factory rent, insurance. Rent tu yang paling senang lah kita nak buat contoh. Contohnya ialah kalau kamu keluarkan, kalau dalam bulan tersebut kamu tak keluarkan apa-apa output pun, tapi kamu tetap kena bayar rent. Atau bulan tersebut kamu keluarkan output yang terlalu banyak, tapi rent yang kamu kena bayar ialah constant, sama. Okay. Next, cikgu nak tunjukkan pasal fixed cost. Okay. Ini pasal Irfan Creative Enterprise. Cost yang tunjukkan ialah 15,000. Okay, 15,000 tu maksudnya fixed cost dia lah. Fixed cost bagi rent untuk Irfan Creative ialah 15,000. Dia tunjukkan 3 tingkat output, 3 dalam 3 bulan, 5,000, 6,000 dan 7,000. Okay, jadual dia macam ni lah. Dia keluarkan 5,000 unit, dia keluarkan 6,000 unit, dia keluarkan 7,000 unit. Total fixed cost tetap 15,000, 15,000, 15,000. Okay, yang tu kamu kena faham. Total fixed cost. Dan dia ada satu lagi benda, iaitu fixed cost per unit. Apa maksud fixed cost per unit? Maksudnya, satu unit dia mengandungi berapa fixed cost. Yang tu yang kita nak buat. Jadi, 15,000 bahagi dengan 5,000. Sebab kita nak tahu satu unit dia gunakan berapa fixed cost. Jadi 15,000 bahagi dengan 5,000. Jadi kamu dapat RM3. Okey, maksud kat sini, kalau dia keluarkan 5,000 unit, satu unit mengandungi RM3 fixed cost. Okey. Next, kalau dia keluarkan 6,000, dia punya fixed cost per unit dia ialah RM2.50. Okey, macam mana kita dapat RM2.50? 15,000 bahagi dengan 6,000 dapat RM2.50. Okay. Semakin kita tengok dia punya flow dia, semakin meningkat output, semakin kurang fixed cost untuk satu unit barang. Okay, next, dia keluarkan 7,000. Dia keluarkan 7,000. Total fixed cost memang 15,000. Jadi kita bahagikan 15,000 bahagi dengan 7,000, kita akan dapat RM2.14. Kita dah nampak hubungan ni. Hubungan ni kita dah nampak. Maksudnya kat sini ialah, kamu tengok flow dia. Semakin meningkat output, semakin berkurangan fixed cost per unit. Semakin berkurangan fixed cost per unit. Okay. Tapi fixed cost ialah sama. Kenapa ni? Ialah sama. Okay. Okay. Sekarang cikgu nak tunjukkan dia punya graf. Graf, yang ni jadual yang tadi kita dah kira. Okay. Sekarang ni, cikgu nak tunjuk graf production unit dengan total fixed cost dulu. Yang fixed cost per unit tu nanti dulu. Kita akan tengok graf untuk fixed cost dulu. Okay. Macam biasa, faksi X ialah dia punya aktiviti atau unit. Faksi Y ialah dia punya cost. Lepas tu 5,000, 6,000, 7,000. Yang sini 15,000 lah. Jadi dia punya graf dia ialah sama, dia tegak. Sebab berapa banyak pun production unit yang dikeluarkan, output yang dikeluarkan, total fixed cost dia yang dia kena bayar tiap-tiap bulan ialah sama, 15,000. Itu ialah graf bagi total fixed cost. Okay. Next, kita akan tengok relationship between fixed cost per unit
dengan aktiviti. Okey, ini dia punya jadual yang kita dah buat tadi. Sekarang ni cikgu fokus pada production unit dengan fixed cost per unit. Okey, tadi cikgu tunjukkan graf pasal production unit dengan total fixed cost. Sekarang ni kita tengok production unit dengan fixed cost per unit. Kita tutup tengah-tengah tu. Kita tengok dua tu je ya. Okey. Paksi X kita akan, itu macam biasa, unit ataupun aktiviti. Paksi Y cost, dan kita 5,000, 6,000, 7,000. Tapi dia punya yang situ ialah cikgu buat 1, 2, 3. Cikgu tak ikut skala cikgu agak-agak je lah. Okey, bila kita sambungkan, nanti graf tu akan jadi macam ni. Dia akan jadi melengkung ke bawah macam ni. Sebab dia punya hubungan dia ialah semakin meningkat dia punya output, semakin berkurangan fixed cost per unit. Kenapa dia melengkung? Kenapa dia tak tegak macam ni? Kenapa? Sebab dia punya penurunan tu tidak sama, tidak sekata. 3, RM2.50, RM2.14. Itu yang dia jadi melengkung. Kalau dia sama macam 3, 2, 1, dia akan tegak macam ni lah. Okey. Tapi dia penurunan dia tak sekata, dia akan jadi melengkung macam ni. Okey. Next. Example 2, ni contoh example 2 yang senang. Calculate fixed cost per unit. Okey. Fixed cost RM12,000. Yang kita kena bayar RM12,000. Lepas tu, nombor tablet, kalau kita keluarkan 25 unit tablet, fixed cost per tablet ialah RM12,000 bahagi dengan 25 unit, jadi dia akan dapat RM480. Dan kamu bahagikan macam biasa. Ini contoh example tu. Jadi kita tengok dia punya penurunan. Trend dia ialah semakin tinggi kita keluarkan tablet, semakin tinggi output. Total fixed cost dia sama, tetapi fixed cost per tablet atau fixed cost per unit dia semakin berkurangan atau turun. Okay. Cost ialah kita tengok mixed cost. Mixed cost mixed cost ialah dalam dia ada fixed cost dan variable cost. Okey. Jadi dia trend dia tak boleh kita cakap meningkat ke menurun. Kita akan tengok contoh je. Contohnya utilities lah. Utilities. Okay. Relationship between total mixed cost and activity. Cikgu akan tunjukkan terus dia punya graf. Mixed cost sama dengan fixed cost tambah dengan variable cost. Okey, ini graf dia. Graf X, paksi X ialah aktiviti atau unit. Paksi Y ialah cost. Dan sebab dia mixed cost ialah fixed cost campur variable cost. Jadi yang ini ialah graf untuk fixed cost. Okey, fixed cost. Dan dia akan bersambung kat bahagian atas lah. Variable cost dia bersambung. Dia tidak bersambung dekat bahagian yang sini. Dekat sini tidak. Dia bahagian kat atas ni. Sebab dia campuran fixed cost dengan variable cost. Jadi kalau ada campuran fixed cost, dia tak akan bermula dekat kosong. Okey. Lepas tu yang atas tu ialah total mixed cost. Jadi kita akan tengok dekat bahagian mana. Okey, bahagian dekat situ yang merah itu ialah fixed cost component. Itu ialah jumlah fixed cost. Dan bahagian atas ialah untuk variable cost component. Okey. Ini ialah contoh. Contoh dalam bentuk gambar yang cikgu ambil daripada internet. Okey. Kamu boleh tengok, ini mixed cost daripada atas ke bawah sini.
Mixed cost dia ialah campuran variable cost dengan variable cost dengan fixed cost. Okey, sekarang ni cikgu ada kata kat kamu, mixed cost ialah campuran fixed cost dengan variable cost. Sekarang ni tugas kita ialah untuk kita separatekan cost tersebut. Kita nak kenal pasti berapa fixed cost, berapa variable cost. Ada 3 method, height low activity, graph dengan simple ni. Tapi kamu akan belajar cara satu yang pertama tu height low activity. Okey? Kalau nak belajar yang lain tu pergi masuk mestilah. Sama mesti account. Okey, kita sekarang ni kita akan separatekan mixed cost tersebut. Kita akan kenal pasti cost behavior gelagat cost tersebut. Lepas tu kita separatekan elemen variable cost dengan fixed cost dan kita calculate the cost estimation. Okay. Cost function. Yang ini yang kamu akan buat kira-kira bahagian chapter 3. Y sama dengan A tambah BX. Kita akan tengok satu-satu. Y tu apa, A tu apa, B tu apa, X tu apa. Y ialah total cost. Y ialah total cost. Okay, total cost maksud dia dalam tu ada fixed cost dengan variable cost. Okay, lepas tu A. A ialah total fixed cost. A total fixed cost. B ialah variable cost per unit. Variable cost per unit. Dan X ialah activity ataupun unit. Okey, kamu tengok dekat sini. Ini A ialah total fixed cost. Total fixed cost. Maknanya jumlah fixed cost dalam satu tingkat pengeluaran. Total fixed cost. Jumlah benda yang banyak. Tapi B ialah variable cost per unit. Satu unit berapa variable cost yang digunakan. Variable cost per unit. Okay, next. Sekarang kita tengok macam mana cara pengiraan mixed cost. Contoh, kini Sdn production data for 2013 are as follows. Dia bagi month Januari, Februari sampai pada bulan September. Dia bagi Januari sampai September. Dia punya production unit ialah 16,000 dan inilah seterusnya. Dan total cost dia kasih total cost. Okey, sekarang ni required dia suruh kita cari calculate variable cost per unit. Variable cost per unit ialah apa tadi? A ke B ke X ke Y? Variable cost per unit ialah B. Dia suruh kita cari berapakah nilai B. Okay, lepas tu dia suruh kita cari B. Calculate total fixed cost. Total fixed cost ialah A. Tadi kan? Kita punya cost function Y sama dengan A tambah BX. Jadi fixed cost ialah A dan dia suruh kita buat form the cost function. Okay. Step yang pertama ialah kita kena tengok pada soalan. First, kita kena cari unit yang paling tinggi. Itu step yang pertama. Okay. Bukannya cost yang paling tinggi. Cikgu nak kamu cari unit yang paling tinggi. First yang kamu kena tengok ialah unit yang paling tinggi. Okey, dalam soalan ni, mana unit yang paling tinggi? Unit paling tinggi ialah 18,000 unit kan? Jadi kita pergikan dekat tu 18,000 unit bersamaan dengan 15,000 kos dia. Lepas tu kita cari unit yang paling rendah. Unit yang paling rendah ialah 16,000. Kos dia ialah 14,000. Okey, pas kita cari unit yang paling tinggi, cikgu ulang banyak kali ni kita cari unit paling tinggi sebab ramai student yang silap. Dia cari kos yang paling tinggi. Kita kena cari unit paling tinggi sebenarnya. Okey.
Lepas tu, cikgu dah buat dalam jadual lah. Sebenarnya kalau kamu tak buat dalam jadual pun tak apa. Tapi cikgu nak tunjukkan supaya kamu faham. Okey, highest activity ialah pada bulan Mei. Cikgu saya buat sini Mei. Jadi unit dia ialah 18,000. Dia punya total cost dia ialah 15,000. Okey. Unit yang paling rendah ialah pada bulan Januari. Dia punya unit dia ialah 16,000 dan total cost dia ialah 14,000. Okey. Next, kita akan sekarang kita tengok macam mana kita nak kira soalan A, calculate variable cost per unit. Okey, kita tahu variable cost per unit ialah B. Jadi, formula dia ialah cost bagi aktiviti yang paling tinggi tolak dengan cost bagi aktiviti yang paling rendah. Okey, bahagi dengan highest activity tolak dengan lowest activity. Okey, yang sini yang cikgu dah buat tadi. Kita dah cari tadi. Sekarang ni ramai yang confuse perkataan ni Ini ialah cost at highest activity. Maksud dia ialah cost bagi aktiviti yang paling tinggi. Betul yang kita cari tadi. Tadi cikgu suruh kamu cari yang mana satu unit yang paling tinggi. Okey, unit yang paling tinggi 18,000 kan? Jadi dia punya cost ialah 15,000. Jadi 15,000 ni ialah cost bagi highest activity. Itu maksud dia. Okey, jadi kita akan buat dia punya formula tu lah. Ini formula dia, kita akan tengok lah 15,000 ini ialah cost. Jadi B sama dengan ini ialah cost. Jadi ringgit Malaysia lah 15,000 tolak dengan 14,000 kan? Lepas tu bahagi dengan highest activity ialah unit. Kalau aktiviti maknanya itu ialah unit. Jadi kita akan 18 unit tolak dengan 16,000 unit. Tulisan buku pula. Sorry. Okey, jadi kamu akan dapat berapa tau? Bila kamu bahagikan ni, kamu akan dapat B tu ialah ringgit Malaysia 0.50 sen per unit. Okey, itu ialah variable cost per unit. Kamu dapat 50 sen. Okey. Next. Okey, sekarang kita buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia suruh calculate the total fixed cost. Dia suruh kita cari A. Cost function dia Y sama dengan A tambah BX. Kita tahu A ialah fixed cost, B ialah variable cost per unit. B kita dah cari tadi 50 sen variable cost per unit. Sekarang ni dia nak suruh kita cari berapakah nilai A. Okey. Cikgu akan tunjukkan yang jadual yang kita buat tadi. Okey, yang ini ialah highest activity dengan yang sini. Sekarang kita nak cari A. Macam mana kita nak cari A? Kita kena tukarkan je. Okey, cikgu nak ambil untuk highest activity. Kita boleh ambil highest activity ataupun lowest activity. Cikgu ambil yang highest activity lah. Okey, highest activity maknanya Y sama dengan A tambah B tu kita dah cari 0.5 X. Okay, kita tukarkan je. Y ialah total cost. Y ialah total cost, jadi 15,000. Sama dengan sekarang ni yang kita kena cari ialah A. Jadi A tambah dengan 0.5 X ialah aktiviti ataupun unit. Jadi aktiviti ataupun unit kita tukarkan ke X tu kepada 18,000. Jadi kita akan pusing buat cara matematik macam biasa. Jadi kamu akan dapat nilai bagi A. Nilai bagi A kamu akan dapat 6,000. 6,000. Okey. Dan
kita jawab soalan C. Soalan C, dia suruh buat cost function Y sama dengan A tambah BX. Tadi kita dah cari A, kita dah cari B. Jadi kita masukkan dalam function. Y ni biarkan. Y sama dengan A tadi ialah 6,000. Jadi kita 6,000 kita tukarkan A tambah dengan B tadi kita dapat 0.50 sen dan X. Jadilah dia cost function Y sama dengan 6,000 tambah 50 sen X. Itu ialah cost function. Okay, kita tengok example tu. Example tu dia kasih production unit untuk 3 bulan, Januari, Februari, Mac. Kalau tadi kita buat contoh, cikgu bagi satu kos je. Satu kos je, tapi dalam example tu ni dia ada banyak kos. Ada supervisor salary, ada direct material, ada maintenance, utility dan factory rent. Ada 5 kos. Okay, dia required. Nombor 1, determine cost, behavior and expense for each cost item. Dia suruh cari cost behavior bagi setiap item cost. Supervisor salaries tu dia nak tahu dia punya gelagat cost tu apa. Gelagat cost tu apa maksud dia, kita kena kenal pasti supervisor salaries tu ialah variable cost ke ataupun fixed cost ke ataupun mixed cost. Kita ada belajar 3 cost tadi kan. Kita kena kenal pasti dia jenis apa. Okay. Jadi kita kena buat satu-satu lah. Kita kena buat satu-satu. Kita kena buat cost yang pertama dulu, supervisor salaries. Supervisor salaries, okay. Tadi cikgu terangkan slide-slide yang kemudian tu cikgu ada terangkan. First kali kita kena tengok unit. Unit yang paling tinggi ialah 3,000. Okay, unit yang paling rendah ialah 1,800. Jadi bermulalah kita nak cari B dulu. Step yang kedua ialah kita kena cari B dulu. Kita nak cari B, ingat lagi tak dia punya formula? Formula ialah cost bagi unit yang paling tinggi tolak dengan cost bagi unit yang paling rendah. Betul tak? Jadi dia punya tu ialah cost yang paling tinggi ialah 1,000 tolak dengan 1,000. Tolak dengan kos yang paling rendah bahagi dengan unit yang paling tinggi ialah 3,000 tolak dengan 1,800. Jadi dapat berapa B? B dapat kosong. Maknanya dia tak ada variable cost. Dia tak ada variable cost. Okey. Lepas tu kita akan tukarkan, kita nak cari A. Bila kita nak cari A, kita tukarkanlah. Kita tukarkan Y tu. Jadi maksud dia ialah Y. Y dia ialah kita ambil yang sini. Kejapnya cikgu tunjukkan. Kita buat yang paling tinggi lah. Kita buat yang paling tinggi. Kita buat yang paling tinggi. Jadi dia punya cost dia ialah 1,000 sama dengan A. Sekarang kita nak cari A tambah dengan kosong. Aktiviti dia ialah 3,000. 3,000. Jadi A tu kamu akan dapat berapa? A ialah 1,000. Jadi dalam konsep sini dia tak ada variable cost tapi dia ada fixed cost. Jadi gelagat cost dia ialah fixed cost. Maknanya supervisor salaries ni ialah fixed cost. Sebenarnya kalau kita tak buat calculation pun kita dah nampak dah. Sebab apa? Kamu tengok dekat sini dia punya production unit dia semakin meningkat tapi dia punya cost dia constant sama. Jadi dia ialah fixed cost. Okey. Kita tengok yang cost yang kedua pula, direct material. Direct material, okey.
kita tengok dia semakin meningkat, yang sini pun semakin meningkat. Jadi dia cost apa? Kita tak boleh cakap dia variable cost. Mungkin dia mixed cost. Jadi kita kena test. Kita kena test dia, maksud dia kita kena cari dia punya B dulu. Okey, nak cari B, kita ambil cost yang paling tinggi. Cost, sorry. Yang sini Okey, jadi 4,500 tolak dengan 2,700. Okey. 4,500 tolak dengan 2,700 bahagi dengan 3,000 tolak dengan 1,800. Okey. Jadi kamu dapat berapa? Berapa kamu dapat B tu? Okey. B kamu akan dapat 1.5. Jadi RM1.50. RM1.50 per unit. Okay. Lepas tu kita akan tukarkan untuk cari A. Sebenarnya bila kita nak cari A, kita boleh guna yang tertinggi ataupun terendah. Tak kisah. Okey, tadi cikgu guna yang tertinggi, cikgu akan guna pula yang terendah. Terendah yang sinilah. Cikgu akan guna yang terendah. Tak kisah sebenarnya. Okey, jadi Y cikgu tukarkan kepada 2,700 sama dengan A, kita nak cari A tambah dengan B 1.5, X ialah 1,800. Okey. Jadi berapa kamu dapat untuk A? 1.5 darab dengan 1,800, 2,700. Jadi A bila kamu kalkulatekan dia dapat kosong. Maknanya dalam kos tersebut dia ada variable cost per unit tapi dia tak ada fixed cost. Jadi kita dah tahu dah cost behavior bagi direct material ialah variable cost. Okay, sebab A tu soalan dia kena kenal pasti gelagat cost tersebut. Okay, kita tengok cost yang ketiga, maintenance. Kamu tengok maintenance. Maintenance ni dia punya yang unit tu semakin meningkat, maintenance semakin meningkat. Tapi kita tak tahu dia variable cost ke ataupun mixed cost. Jadi kita kena test. Kita kena test, kita buat B. Kita cari B macam biasa. Unit yang paling tinggi ialah 3,000. Jadi kita bermula dengan 3,500 tolak dengan 2,300. Okey, bahagi dengan 3,000 tolak dengan 1,800. Okey, jadi kamu akan dapat maintenance variable cost per unit tu ialah RM1 per unit. Okey. Sekarang kita nak cari A. Kita nak cari A, kita gantikan. Kita gantikan sama ada yang tertinggi ataupun terendah. Tak kisah mana satu yang kamu nak cari. Kita gantikan. Tapi kalau unit paling tinggi dengan kos yang paling tinggi lah. Okey, sekarang cikgu guna yang tertinggi. Kalau tertinggi, dia punya kos ialah 3,500 sama dengan A yang kita nak cari tambahkan dengan 3,000 ni dia RM1, sorry. RM1 lepas tu 3,000. Okey. Jadi A tu kamu akan dapat berapa? A tu kamu akan dapat 500. Jadi dekat sini dia ada variable cost per unit, dia ada fixed cost. Jadi cost behavior dia ialah mixed cost. Cost behavior dia ialah mixed cost. Okay. Okay, next kita pergi
Dekat utility. Ini cikgu test setiap satu kos. Okey, kita tengok utilities pula. Utilities, buat je macam biasa. Kita cari B. B, jadi yang sini dengan sinilah. Okey, ini kos yang paling, unit yang paling tinggi dengan ini unit yang paling tinggi dengan unit yang paling rendah. Jadi ini ialah kos bawah dia ialah kos. Jadi 1350 tolak dengan 1000 bahagi dengan 3000 tolak dengan 1800. Jadi utilities ni kamu akan dapat dia punya variable cost per unit 0.29 per unit. Ini ialah variable cost per unit. Jadi cikgu akan gantikan. Cikgu akan gantikan dengan yang terendah. Sebenarnya kalau kamu gantikan terendah atau tertinggi, jawapan yang kamu akan dapat sama. Kalau tak percaya kamu gantikanlah mana-mana satu, guna terendah ataupun yang tertinggi. Okey, cikgu guna yang terendah. Jadi Y cikgu tukarkan kepada 1000. Okey, tukarkan kepada 1000. Lepas tu sama dengan A yang kita nak cari tambah dengan dia punya variable cost per unit tu ialah 0.29 dalam kurungan 1800. 1800. Jadi A kamu akan dapat berapa dia punya utilities? 480. 480. Jadi kamu nampak dia ada variable cost per unit, dia ada fixed cost. Jadi cost behavior dia ialah mixed cost. Okey. Tengok cost yang paling terakhir sekali ialah factory rent. Factory rent, okey, cikgu nak tunjukkan macam mana kamu nak fahamkan soalan tu. Okey, 1800, 2500, 3000, dia punya unit output dia semakin meningkat, tapi factory rent ni 500, 500, 500. Jadi kita tak payah buat pun. Kita tak payah buat pun calculation. Kita tahu itu ialah fixed cost. Dia sama je. Jadi dia akan ada fixed cost tu sebanyak 500. Sorry, kejap ya, cikgu padam. Okey, 500. Okey, jadi bila cikgu kumpulkan dekat sini, dia akan jadi macam ni. Supervisor salary 1000. Lepas tu direct material RM1.50. Cikgu campurkan semua tu. Cikgu letakkan. Sebab kita tahu tadi cikgu dah tunjukkan. Ini ialah fixed cost. Ini ialah cost behavior dia. Gelagat cost dia. Ini ialah fixed cost. Direct material ialah variable cost. Ini ialah mixed cost. Yang ini ialah mixed cost. Yang ini ialah fixed cost. Okey. Total bagi cikgu campurkan semuanya. Campurkan jadi dia akan dapat 2.79. Dan kita campurkan yang sini dia akan dapat 2480. Okey. Dan next, dia akan ada satu cost function bagi semua cost. Cost function bagi semua cost, kita akan buat Y sama dengan A. A ialah fixed cost kan? Jadi A ialah 2480 tambah dengan A tambah BX. A tambah BX. Jadi V ialah 2.79X. Okey. Y sama dengan 2480 tambah 2.79X. Ini ialah cost function bagi semua cost. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok latihan seterusnya. Contoh yang seterusnya. Khalisah Company is a producer of banana chip. Below the cost information taken from its financial record for the month of January and February 2010.
Okey. Sekarang ni dia kasih 2 unit sahaja. 2 unit sahaja, iaitu 21,000 dengan 27,000. Jadi kita tahulah 27,000 ialah unit yang paling tinggi, 21 ialah unit yang paling rendah. Dan dia bagi ada banyak kos. Pisang tanduk tu ialah direct material lah. Jadi pisang tanduk direct material, salaries, factory rent, depreciation dengan utilities. Okey. Lepas tu kita tengok step dia. Soalan dia dia suruh identify the cost behavior for each of the cost above. Maksud dia suruh kita kenal pasti pisang tanduk tu apa behavior dia, gelagat cost dia apa, fixed cost ke, variable cost ke, ataupun mixed cost. Okay. Nombor 2, for the mixed cost separate. Maknanya bagi mixed cost kita kena tunjukkan macam mana kita separatekan variable cost dengan fixed cost. Lepas tu dia suruh kita tunjukkan cost function Y sama dengan A tambah BX. Dan nombor 4 dia kata ada soalan dia tambah, kita suruh kita cari total utility cost. Dan nombor 5 dia suruh kita cari total cost. Okay, cikgu akan terangkan macam mana kita jawab soalan-soalan ni. Okay, ni secara express. Maknanya cikgu dah tunjukkan cara jalan kerja tadi kan. Bila cikgu buat satu-satu tu, cikgu akan dapat macam ni. Pisang tanduk, cikgu dapat dia ialah variable cost. Okay. Maknanya kamu cari B, lepas tu kamu cari A. A dia ialah kosong, jadi dia ialah variable cost. Salaries and wages, kita tahu dia ialah mixed cost. Factory rent, dia ada fixed cost dia ada A saja. Jadi dia ialah fixed cost. Depreciation pun dia ada A saja, jadi ialah fixed cost. Dan utilities dia ada kedua-duanya, jadi dia ialah mixed cost. Jadi cikgu campurkan semua. Untuk B cikgu dapat 1.02. Fixed cost cikgu campurkan semua, cikgu akan dapat 12,700. Okay, soalan nombor 2, sebenarnya soalan nombor 1 cikgu dah jawab soalan tu. Soalan nombor 1 dia suruh cari gelagat cost bagi each item. Jadi cikgu dah jawab. Ini ialah jawapan dia. Okay. Ini ialah jawapan dia. Variable cost, mixed cost, fixed cost, fixed cost, mixed cost. Okay, sekarang ni dia suruh kita nombor 2. Nombor 2, for the mixed cost, separate the total cost into variable cost. Ni, okay, sekarang ni kamu tengok dia ada salaries and wages dengan utilities. Dua ni ialah mixed cost. Jadi mixed cost kita kena tunjukkan. Kita kena tunjukkan jalan kerja. Kita kena tunjukkan jalan kira lah. Jalan kira macam mana kita dapat B, macam mana kita dapat A. Kita dapat A untuk salaries dan utilities. Itu maksud dia. Kita kena tunjukkan macam mana pengiraan kita dapat B dengan A untuk mixed cost. Okay. Nombor 3, form the cost function for the total monthly cost. Jadi cost function dia kita ambil yang sini lah, kita jumlahkan nilai cost kan, sorry. Warna merah pula. Okey, kita campurkan dia punya nilai cost dia ni, kita dapat sini kan. Jadi kita akan tukarkan dia kepada cost function Y sama dengan 12,700 tambah dengan 1.02 X. 1.02 X. Okay, itu ialah cost function for total monthly cost. Cost function bagi total jumlah keseluruhan cost. Okay, lepas tu kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4, dia suruh estimate the total utility cost if production is 35,000 packet of banana chip. Dia suruh estimatekan total utility cost. Dia ada sebut total utility cost. Okay.
total utility cost. Maknanya ini saja. Total utility cost. Okey. Kalaulah dia keluarkan 35,000 unit. Maknanya 35,000 paket tu ialah 35,000 unit lah. Maknanya ini ialah X. Activity unit kan. Jadi sebenarnya kita fokus pada utilities. Utilities pun dia ada cost function dia sendiri. Sebab dia mix cost. Bila dia mix cost, dia ada cost function dia sendiri. Jadi Y sama dengan A 1000 tambah dengan 0.02 X. Ini ialah cost function bagi utility. Okay? Untuk utility unit saja. Jadi bila dia kata kalau dia keluarkan 35,000 unit paket, berapakah jumlah kos? Jadi kita gantikan je lah. Y sama dengan 1000 tambah dengan 0.02. Kita gantikan X tu kepada 35,000. Jadi kita akan dapat berapakah total utility cost. Total utility cost kamu dapat berapa? 1,700. Okay. Sebab dia tanya total utility cost. Okay. Ini kamu tengok perbezaan antara soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 4 dia suruh kita estimate total utility cost. Okay, next cikgu tunjukkan. Soalan nombor 5, estimate the total cost. Total cost jika 35,000 paket dikeluarkan. Kalau dia kata total cost, maksud dia kita tengok yang sini, total cost ni. Kita tengok function yang situ. Kita bukan tengok utilities. Sebab dia nak tahu yang total cost punya. Jadi function bagi total cost ialah Y sama dengan 12,700 tambah dengan 1.02 X. Sekarang dia suruh cari berapakah Y kalau dikeluarkan 35,000 paket banana chip. Kita gantikan je lah. Jadi 12,700 tambah dengan 1.02 X tu kita gantikan dengan 35,000. Jadi total cost yang kamu akan dapat ialah 48,400. Settle. Okey, kita dah sampai ke penghujung ni. Kita tengok cikgu buat summary bagi semua graf-graf ni. Kita tengok satu persatu. Variable cost, kalau output tu dia increasing, jadi cost dia akan increase juga. Cost dia akan increase juga. Jadi dia punya graf dia ialah ini. Dia bermula dari kosong sebab kalau kita tak keluarkan output, kita tak akan ada variable cost, kan? Okey. Yang kedua, variable cost per unit. Variable cost per unit, kalau output increase, kita keluarkan banyak barang, banyak unit output, tapi dia tetap constant. Okay, sebab dia variable cost per unit. Jadi dia punya graf ialah macam ni. Okay, dia punya graf macam ni lah. Okay, fixed cost. Fixed cost pula, bila output increase, dia cost yang kita kena bayar ialah constant juga. Jadi dia punya graf macam ni. Dan fixed cost per unit, bila output increase, dia punya cost decreasing when unit output increase. Jadi yang ni dia akan jadi macam ni. Dan mixed cost, dia punya graf ialah dia ada fixed cost dan dia ialah ini mixed cost. Okay. Habis dah topik ni.